Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengangkat. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam channel Kapten Panda. Hari ini 23 April 2020, hari ke-37 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang akan disambung sehingga Mei. Dan hari ini juga malam 1 Ramadan 1441 Hijrah bagi muslimin dan muslimat di luar sana. Kami di SPUK mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, terus kepada solat kita pada ni dah malam ni. So malam lah kan. Hari ni kami sebenarnya dah kehabisan idea. Jadi kita tangguhkan dulu kenangan ikatan. Ni kita akan buat benda lain. Okey. Apa dia benda tu? Okey. InsyaAllah kita akan cuba untuk laksanakan salah satu rencana dalam skim pengangkap udara dalam bentuk atas talian, iaitu lencana aerospotter ataupun lencana pemerhati udara. Tapi sebelum kita laksanakan itu, saya akan bagi mukadimah sikitlah. Mukadimah ataupun pengenalan. Okey, pada tangan saya di sini ada satu buku. Buku ini ialah lencana, nampak? Buku panduan yang dikeluarkan oleh BSA ataupun Boy Scouts of America untuk lencana aeronautics. Ni kalau tuan-tuan boleh tengok lencana dia yang itu. Okey. Ini bawah tu. Okey, nampak? Okey, lencana ataupun buku panduan ini dikeluarkan pada tahun 1942, iaitu kalau bagi mereka yang minat sejarah, tahun-tahun kemuncak Perangan Dunia Kedua. Antara peperangan ataupun pertempuran yang hebat pada tahun 1942 itu adalah pertempuran ataupun Battle of Midway. Ni kira pertempuran yang kira power lah. Kalau tuan-tuan dan puan semua nak tahu lebih lanjut, boleh tengok movie ataupun kalau beli macam mana DVD kan. Netflix tak keluar lagi, tapi boleh tengok lah. Kalau ada, nanti keluar tengok cerita ataupun movie Midway. Lakonan Woody Harrelson antaranya. Ada juga yang cerita yang lama sebelum itu, dinamakan Midway juga, lakonan Henry Fonda. Boleh tengok juga untuk mengetahui latar belakang ataupun cerita Midway ni, pertempuran Midway ni, sebab dia adalah movie ataupun cerita yang berdasarkan sejarah. Boleh tengok. So anyway, balik pada buku ni, panduan ni, antara yang menarik yang nak saya kongsikan di sini ialah antara syarat-syarat yang terkandung dalam buku ini, iaitu nombor 2 tu ataupun requirement number 2, syarat nombor 2 ialah seorang pengangkat udara tu mestilah berupaya mengenali jenis-jenis pesawat yang terdapat pada masa itulah, iaitu di sini disenaraikan, penulis menyenaraikan 5 jenis pesawat lah. Dah tentu zaman sekarang kita pun ada jenis pesawat ni, kita pun jarang nampak. Tapi disenaraikan sini yang pertama ialah land plane ataupun pesawat konvensional yang sekarang ni lah, yang mana pesawat tu mendarat di darat, lepas tu dipanggil land plane. Dan yang kedua ialah sea plane, pesawat tu mendarat di air. Yang ketiga ialah flying boat, boat terbang. Keempat, amphibian. Okay. Dan kelima ialah autogyro. Okey, sekarang ni pesawat-pesawat begini macam amphibian dengan flying boat ni, dia punya designation ataupun dia punya kategori tu macam dah blur ataupun dah hampir sama, sebab sebenarnya amphibian ni ialah pesawat ataupun bot terbang tadi tu yang ada tayar. So dia dua-dua boleh. Dia boleh land atas air, tapi bila dia nak land atas darat, nak balik pada base di darat, dia boleh keluarkan tayar dia dan dia land macam biasa. Pesawat ni kita ada di macam Malaysia, kita gunakan CL415 yang dioperasikan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Boleh tengok kalau ada masa 5. Okey, anyway, balik kepada lencana ataupun lencana lah, lencana aerospotter ataupun lencana pemerhati udara tu. Di sini ada beberapa pesawat lah yang dalam simpanan saya. Mungkin saya nak sharekan sikit. Yang tak pernah tengok, yang tak ada tu
Maybe kena Google lah. Okay, yang pertama ialah kita nak tengok bot terbang dia. Ni ni bot. Sorry, ni amphibian lah. Hanya dia bot terbang tapi dia ada tayar. Kalau dia tak ada tayar langsung ataupun tak ada landing gear, memang dia 100% flying boat ataupun bot terbang. Okey, apa yang menarik di sini ialah tengok dia punya sayap ni. Bentuk sayapnya straight kan? Sayap dia lurus je. Sayap lurus ni kita panggil unswept ataupun tidak tersapu. Maknanya sayap dia straight. Sayap lurus. Okey. Kita tengok pula pesawat lain. Yang ini ialah Vickers Valiant. Tengok, sayap dia dah mula tersapu ke belakang ataupun kita panggil swept back. Okey. So ini boleh kata kebanyakan pesawat moden sekarang ni memang sayap dia tersapu ke belakang. Ada juga pesawat yang tersapu ke depan ataupun swept forward. Kenapa? Adalah karakteristik ataupun sifat aerodinamik masing-masing, design masing-masing menyebabkan pesawat itu direka sebegitu. Jadi kerja rumah ataupun homework adik-adik kakak yang nak buat macam ni, carilah sebanyak yang mungkin jenis-jenis pesawat yang pelik-pelik ataupun yang unik, kita katakan. Okey, ada lagi saya nak tunjukkan ialah ini dua contoh ataupun dua example lah kan, pesawat Delta, sayap Delta. Okay, tengok yang di sebelah kanan saya ialah Tupolev 144 ataupun T-144 keluaran Rusia, dan yang sebelah kiri ni ialah, kalau tak kenal tak tahulah, Concorde. Okay, keluaran British Aerospace dan masa tu ialah Aerospatiale. Okay, bergabung membuat satu pesawat ni. Okay, pesawat ini dia sayap Delta tapi sebenarnya kalau kita tengok dia bukanlah fully Delta. Sayap yang sebegini kita panggil ogival Delta. Delta pun ada beberapa jenis ataupun sub kategori lah kita panggil kan. So ini dipanggil ogival Delta sebab dia shape dia yang smooth gitu. Kenapa? Boleh tengok, boleh dapatkan bahan-bahan ekstra, kaji lebih, dan mungkin dalam Wikipedia boleh kita cari untuk dapatkan maklumat. Yang ini ialah compound delta ataupun dia delta yang bergabung. Maksudnya sebab kalau tengok ada dua set. Satu yang atas sudutnya lain, yang bawah sudut dia lain. Dan hujung tu dia cropped ataupun terkerat ataupun terpotong. So ini dipanggil compound delta with crop edges lah. Nampak? Itu 1.4. Okey, kemudian saya nak tunjukkan ataupun nak sini ada dua pesawat, satu sayap dia anhedral, satu dihedral. Okay. Anhedral apa dia? Anhedral daripada atas ke bawah. Ini dia. Anhedral begitu sayap dia. Anhedral. Ini ialah Antonov AN225. Miria nama dia punya itulah code name dia. Pesawat ini ialah pesawat kargo yang terbesar di dunia. Enjin ada 6. So ini sayap anhedral Okey. Yang ini pula ialah pesawat konvensional yang paling popular lah kan. Ini ialah Boeing 737-400. Nampak tak? Blur situ kan. Macam mana tu? Fokus. Mana nampak sikit. Okay. Ini sayap dia ialah dihedral. Kalau tengok dari depan, pada bawah ke atas. Nampak tak? Sayap dia begitu. Macam gitu-gitu. Bawah ke atas. Yang tadi anhedral, atas ke bawah. Okay. Okey, itu beberapa bentuk sayap yang unik yang membantu dalam recognition ataupun pengenalan jenis-jenis pesawat tersebut. Okey. Ada dua lagi benda yang saya nak sampaikan di sini, ialah di samping pada kita lihat bentuk dia, kita lihat kepada markings ataupun tanda pada pesawat itu. Okey. Bagi pesawat tentera, sudah tentu kita akan tengok markings tentera ataupun tanda ketenteraan yang terdapat pada pesawat itu. Okey. Yang saya nak tunjuk sini ialah roundel. Ini ialah roundel.
Boleh dikatakan setiap negara ada roundel dalam bentuk tertentu. So ini kita akan tengok roundel ini menunjukkan pesawat ni pesawat British, tentera udara UK ataupun Royal Air Force. Dan ini ialah dia punya fin flash. Fin flash ni tak semua tentera udara yang ada, tapi roundel ni boleh katakan hampir semua ada. So dia unik ataupun dia setiap tentera udara negara tertentu design dia lain. Mungkin ada yang hampir sama tapi lain lah. Contoh macam Australia yang tengah tu dia tak adalah bulatan merah, dia letak kangaroo ke contoh kan. Tapi ada unik untuk tentera udara masing-masing. Okay. Ini dia. Dan bagi pesawat civilian ataupun pesawat awam, setiap negara tu ada dia punya registration ataupun nombor pendaftaran khusus. Macam nombor pelik kereta lah lebih kurang. Contohnya macam pesawat yang Tupolev tadi, ini pendaftaran Rusia dia, RA 77114. Contoh macam tu. So kalau nak tahu negara mana gunakan pendaftaran apa, dia ada nombor pelik lah. Macam kalau kita let's say pelik kereta kan, A Perak, B Selangor macam tu lah. So negara-negara yang lain dia ada dia punya ni lah. Macam Rusia tadi RA lah. So macam Malaysia apa pula, Brunei apa pula, kita nak tahu kan. So ini yang adik-adik ahli markap muda udara kena carilah, tulis dan dalam buku log masing-masing. So ini saja saya nak kongsikan pada hari ini. Sekali lagi selamat puasa, dan kita berjumpa lagi insya-Allah dalam slot yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.